Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan Baitus Salam, hadirin dan hadirat para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini kita sekali lagi dapat bersama berkumpul di dalam dewan pengajian kita ini bagi kita meneruskan majlis pengajian kita yang kita lakukan secara 2 bulanan, membahaskan kitab ringkasan Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibadi sallallahu alaihi wasallam yang diringkaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Ustaz Dr. Ahmad bin Osman Al-Mazyad. Al-Ustaz Dr. Ahmad bin Osman Al-Mazyad. Beliau meringkaskan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad sallallahu alaihi wasallam yang dikaryakan oleh Al-Imamul Hafiz Syamsuddin Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan pada malam ni, hadirin dan hadirat, sekali lagi kita nak memasuki perbahasan yang ke-20, iaitu faslun fi khasa'is yaumil jumu'ah. Fasal berkenaan dengan kelebihan-kelebihan hari Jumaat. Khasa'is, sebagaimana yang kita telah sebutkan, adalah keistimewaan-keistimewaan hari Jumaat. Dan pada malam ini kita nak melihat khasa'is atau keistimewaan yang ke-16. Keistimewaan yang ke-16 yang ada pada hari Jumaat ini. Disebut oleh penulis kitab rahimahullahu rahmatal abrar annahu yaumu takfiris sayyiat. Annahu yaumu takfiris sayyiat. Hari Jumaat adalah hari dipadamkan segala dosa. Hari Jumaat adalah hari dipadamkan dosa-dosa. Dan takfir di sini adalah Allah memadam dan menghapuskan. Manakala as-sayyiat, dosa-dosa di sini merujuk kepada as-saghair, dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Jadi hari Jumaat adalah hari Allah Ta'ala mengampun dan memadamkan dosa-dosa kecil yang dilaku oleh seseorang. Tetapi ia bukan tanpa sebarang usaha, tidak. Tapi ada prosesnya untuk dia itu mendapat pengampunan. Ada jalannya dan ada caranya untuk dia ini dipadam dan dihapuskan dosa-dosanya. Fa fi sahihil Bukhari, sebagaimana yang disebut di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, rahmatullahi alaih penulisnya, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Salman. An Salmana qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Salman, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له
Summa yunsitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra. Terjemahannya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasilu rajul, tidaklah seorang lelaki itu mandi yaumal jumu'ah, pada hari Jumaat, wa yatatahhar mastata'a min tuhur, dan dia membersihkan dirinya dengan kadar kebersihan yang dia mampu, sekadar mana yang dia mampu, dia menyuci membersihkan dirinya. Wa yaddahinu min duhun, atau wa yaddahinu min duhni, dia memakai minyak rambut. Wa yamassu au yamassu min tibi baitih, atau dia memakai wangian, maka summa yakhruj, kemudian dia pun keluar. Keluar ini menuju ke masjid untuk dia menghadiri pelaksanaan salat Jumaat. Dan bila dia masuk masjid, fala yufarriqu baina isnain, dia tidak memecahkan antara dua orang lelaki yang sedang duduk. Maknanya dia tolak dua orang lelaki yang sedang duduk bersebelahan, semata dia nak duduk di situ atau dia nak lalu di kawasan tersebut. Dia tidak lakukan perkara itu apabila dia masuk ke dalam masjid. Summa yusalli ma kutiba lahu, kemudian dia mendirikan salat apa yang telah ditetapkan ke atas dirinya. Summa yunsitu, kemudian dia diam. Idza takallama al-imam, sebaik imam mula berkhutbah, dia pun diam. Maka kata Nabi SAW, illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra, melainkan akan diampunkan dosa-dosanya daripada hari tersebut sehinggalah kepada hari Jumaat yang berikutnya. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Maknanya walaupun hari Jumaat adalah hari penghapusan dosa, tapi ia mesti dilakukan pertama sekali adalah dia mandi dan bersihkan dirinya sekadar yang dia mampu. Kemudian dia pakai minyak rambut sebagai contoh, atau dia berwangi-wangian dengan memakai minyak wangi. Kemudian dia hadir ke masjid, dan dia ketika hadir ke masjid, dia tidak memisahkan ataupun menceraikan dua orang yang sedang duduk, dan dia mendirikan salat, dia mendengar khutbah dan dia diam ketika khutbah sedang disampaikan, maka barulah dia mendapat kafarah, penghapusan dosa daripada hari tersebut sehinggalah kepada hari Jumaat yang berikutnya. Tetapi kalau kita rujuk kepada hadis yang lain, kita akan faham bahawasanya takfiruz zunub di sini atau takfiruz sayyiat di sini merujuk kepada dosa-dosa kecil macam saya sebutkan pada awal tadi. Iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna majtunibatul kabair. Terjemahannya, salat 5 waktu sehari semalam. Salat Jumaat minggu ini dengan salat Jumaat minggu depan. Puasa Ramadan tahun ini dengan puasa Ramadan tahun depan. Antara tempoh keduanya itu adanya kafarah, adanya penghapusan dosa. Tetapi kata Nabi SAW, majtunibatul kabair, selama seseorang itu menjauhi dosa besar. Maknanya sekali dia buat dosa besar, dia akan terhapus dah, dia akan terhalang daripada kafarah antara duduk. Macam contoh, antara Jumaat ke Jumaat, asasnya dia diampunkan dosa-dosa dia. Tapi bila dia buat dosa besar, maka penghapusan dosa itu terhenti. Jadi yang dipahami di sini, yang terhapus dan terampun daripada salat Jumaat, puasa Ramadan, salat 5 waktu sehari semalam, hanyalah dosa-dosa apa? Dosa-dosa kecil. Atau dalam bahasa Arab disebut as-saghair, dosa-dosa kecil. Itu yang ke-17. Saya minta maaf, yang ke-16. Yang ke-17, as-sabi'ah asyarah, iaitu ciri keistimewaan, kelebihan yang ada pada hari Jumaat yang ke-17.
anna fihi sa'atal ijabah. Pada hari Jumaat adanya waktu mustajab doa. Pada hari Jumaat terdapatnya waktu mustajab doa. Ada satu waktu dalam hari Jumaat tu yang mana kalau kita berdoa kepada Allah, minta sebarang hajat, sebarang hasrat, sebarang kehendak, Allah akan tunaikan. Wahiya as-sa'atu allati la yas'alullaha 'abdun muslimun fiha syai'an illa a'tahu. Ia merupakan suatu waktu yang mana tidaklah seorang hamba muslim itu berdoa kepada Allah, meminta sesuatu kepadanya, illa a'tahu, melainkan Allah kurniakan kepada dia apa yang dia minta tersebut. Fa fi sahihain, di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jumu'ati la sa'ah la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha 'azza wa jalla syai'an illa a'tahu iyyah. Wa qala biyadihi hakadha yuqalliluha. Apa terjemahan dia? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada hari Jumaat ini terdapat satu waktu yang mana tidaklah bertembungnya waktu tersebut dengan seorang muslim, seorang hamba muslim, wa huwa qa'im yusalli, ketika dia sedang berdiri salat, yas'alullaha 'azza wa jalla syai'an illa a'tahu iyyah, yang mana dia minta sesuatu daripada Allah, melainkan Allah pasti akan berikan kepadanya. Dan disebutkan di sini, wa qala biyadihi hakadha yuqalliluha. Wa qala ni walaupun kita terjemah literalnya adalah berkata, tetapi terjemahan di sini yang tepat bukan berkata wa qala ni, tapi wa qala di sini adalah melakukan. Terjemahan yang lebih tepat, baginda melakukan dengan tangannya sebegini, maknanya Nabi mengisyaratkan kepada waktu itu adalah sangat-sangat singkat. Yuqalliluha ni qalil. Qalil ni apa dia? Sedikit. Maknanya waktu itu singkat. Maknanya seolah Nabi memberi isyarat dengan tangan Nabi SAW, waktu itu singkat. Sesungguhnya pada hari Jumaat ini ada satu waktu yang mana waktu ini tidak ada seorang hamba muslim yang mana dia berdoa kepada Allah, melainkan Allah pasti akan kurniakan kepada dia apa yang dia minta. Dan Nabi kita SAW mengisyarat dengan tangan baginda bahawasanya waktu tersebut adalah singkat sahaja. Waktu itu singkat. Yuqalliluha. Kemudian kata penulis kitab rahmatullahi alaih, wa qad ikhtalafa an-nasu fi hadhihi as-sa'ah. Para ulama bila disebut ikhtalafan nas di situ, bukanlah yang kita faham an-nas ni manusia biasa. Tapi manusia biasa nak khilaf buat apa? Jadi an-nas di sini biasanya merujuk kepada para ulama. Maknanya terjemahan kita adalah para ulama telah berbeza pendapat. Nah, itu yang lebih tepat. Wa qad ikhtalafan nasu fi hadhihi sa'ah. Para ulama kita mereka berbeza pendapat tentang waktu mustajab doa pada hari Jumaat ni. Macam esok, bila waktu mustajab doa pada hari Jumaat? Khilaf mereka yang pertama adalah, hal hiya baqiyatun aw qad rufi'at? Adakah waktu mustajab ni masih kekal, masih terdapat sehingga ke hari ini, ataupun ia telah diangkat oleh Allah Ta'ala? Macam khilaf mereka tentang Lailatul Qadar juga, sama ada ulama kita yang berpendapat sama ada Lailatul Qadar ni masih wujud ke, ataupun Lailatul Qadar ni telah diangkat oleh Allah Ta'ala, maknanya tidak wujud lagi dah. Maka kata penulis kitab, ala qaulain, maknanya ulama khilaf kepada dua pendapat. Pendapat pertama kata ia telah diangkat, maknanya sudah tidak wujud lagi waktu mustajab doa pada hari Jumaat menurut pandangan tersebut. Manakala pendapat yang kedua berpendapat masih wujud sehingga ke hari ini, bahkan sehingga ke hari kiamat.
Hakahuma Ibnu Abdul Bar. Hakahuma Ibnu Abdul Bar Al-Andalusi Al-Maliki rahmatullah alaih. Wa ghairuhu, dan Ibnu Abdul Bar berpendapat, beliau menukilkan hakahuma ini maknanya pendapat yang dua ini diceritakan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid, bahawasanya ada ulama khilaf kepada dua pandangan. Pandangan pertama kata waktu mustajab doa ni pada hari Jumaat telah rufi'at, telah diangkat. Manakala pendapat yang kedua kata ia masih kekal sehingga hari ini. Wallazina qalu, dan golongan yang berpendapat bahawasanya hiya baqiyatun wa lam turfa, bahawasanya waktu mustajab doa ni masih kekal dan ia tidak diangkat. Mereka juga khilaf, ikhtalafu, mereka juga berbeza pandangan. Hal hiya fi waqtin min al-yawmi bi'ainih am hiya ghairu muayyanah. Adakah ia merupakan satu-satu waktu yang tertentu dalam sehari, dalam hari tersebut, satu-satu waktu yang tertentu dalam hari Jumaat, ataupun ia adalah waktu yang tidak ditentukan bilakah waktunya, tapi pada hari Jumaat tapi tak ditetapkan masa dia. Maknanya ulama yang kata doa mustajab atau waktu mustajab doa pada hari Jumaat ni masih wujud, masih kekal, mereka pun khilaf. Sama ada waktu itu ditentukan, contohnya adalah seperti sama ada lepas asar ke ditentukan, ataupun dia ada tapi dia tidak ditentukan. Maknanya khilaf juga berlaku dalam isu ini. Pun sama juga kata penulis kitab, ala qaulain, kepada dua pendapat. Summa qad ikhtalafa man qala bi'adami ta'yiniha. Kemudian para ulama yang menyatakan bahawasanya waktu mustajab ni tidak ditentukan bilakah waktunya pada hari Jumaat, mereka pun khilaf juga. Hal tantaqilu fi sa'atil yaum, adakah ia berpindah-pindah dalam jam-jam tertentu yang terdapat pada hari Jumaat, ataupun ia tidak berpindah-pindah, dia statik sahaja. Ala qaulaini aidan, ini pun khilaf kepada dua pendapat juga. Wallazina qalu bi ta'yiniha ikhtalafu ala ahada ataupun ala ahadi ashar qaulan. Dan para ulama yang berpendapat ia ada waktu-waktu yang tertentu pada hari Jumaat, mereka khilaf kepada 11 pendapat. Mereka khilaf kepada 11 pendapat. Maknanya bilakah waktunya? Ada sebahagian kata contoh adalah apabila imam keluar untuk menaiki mimbar. Ada yang kata ketika imam duduk antara dua khutbah. Ada yang kata ketika imam selesai turun daripada mimbar, begitu. Dan ini antara waktu-waktu yang dita'yinkan, yang ditentukan. Lalu kata penulis kitab, wa arjahu hadhihi al-aqwal qawlani tadammanat-huma al-ahaditsus sabitah wa ahaduhuma arjahu minal akhar. Daripada 11 pendapat ini, yang paling rajah adalah dua pendapat, yang mana dua pendapat ini terkandung dalam hadis-hadis yang sabit dan sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan satu pendapat lebih rajah daripada yang lain. Lebih rajah ni maknanya lebih kuat daripada yang lain. Apa dua pendapat tu? Di sini penulis kongsikan. Pendapat yang pertama, al-qawlu al-awwal, pendapat yang pertama. Annaha ma baina julusil imami ila inqida'is salah. Waktu mustajab doa pada hari Jumaat adalah apabila duduknya imam sehingga selesainya salat. Apabila duduknya imam sehingga selesainya salat. Dan ini pun ada sandarannya daripada hadis. Wa hujjatu hadzal qaul ma rawahu Muslimun fi sahihihi min hadisi Abi Burdata ibni Abi Musa anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala lahu asami'ta abaka yuhaddisu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sya'ni sa'atil jumu'ah qala na'am sami'tuhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hiya ma baina ay yajlisal imamu ila an tuqdas salah.
Ini adalah pendapat. Okey, baik. Baik, kita sambung sedikit. Ini adalah daripada sebuah hadis daripada Abu Burdah bin Abu Musa al-Ash'ari. Daripada Abdullah bin Umar, beliau berkata kepada Abu Musa al-Ash'ari. Ataupun daripada, disebutkan di sini. Bukan daripada Ibn Umar kepada Abu Burdah. Kepada Abu Burdah. Jadi Ibn Umar ni dia tanya kepada Abu Burdah, Asami'ta abaka, pernah tak kamu dengar bapa kamu? Merujuk kepada Abu Musa al-Ash'ari. Yuhaddisu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sya'ni sa'atil Jum'ah. Pernah tak bapa kamu menceritakan sebuah hadis daripada Nabi berkenaan dengan waktu mustajab doa pada hari Jumaat? Maka kata Abu Burdah, Naam, dia kata ya. Aku pernah mendengar bapa aku berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu mustajab doa tu adalah antara imam duduk. Zahirnya imam duduk ni duduk ketika duduk antara dua khutbah tu. Duduk antara dua khutbah. Ila an tuqdas salah, sehinggalah selesainya salat Jumaat didirikan. Maknanya daripada tempoh imam duduk sehinggalah salat Jumaat selesai didirikan, itulah dianya waktu mustajab doa pada hari Jumaat. Ini pandangan yang pertama. Wal qawlu tsani, pendapat yang kedua kata Ibn Al-Qayyim, annaha ba'dal asr, bahawasanya waktu mustajab doa ini pada hari Jumaat adalah selepas asar. Selepas asar. Wa hadza arjahul qawlain. Dan di sisi penulis kitab, inilah pendapat yang paling rajih sekali. Ini pendapat yang paling rajih. Iaitu waktu mustajab doa pada hari Jumaat adalah selepas asar. Selepas asar. Wa hujjatu hadzal qawli ma rawa Abu Dawud wan Nasa'i an Jabir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hujah bagi pendapat ini adalah berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Dawud dan An-Nasa'i daripada Jabir bin Abdullah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, Yaumul Jumu'ati isna asyara sa'ah. Hari Jumaat tu ada 12 jam. Maknanya siang hari Jumaat itu ada 12 jam. Ada 12 jam. Fiha, pada hari tersebut, sa'atun, ada satu masa, ada satu waktu. La yujadu muslimun, yang mana tidak terdapatnya seorang muslim, yas'alullaha fiha syai'an, yang mana dia berdoa meminta sesuatu padanya daripada Allah, illa a'tahu, melainkan Allah pasti apa? Melainkan Allah pasti bagi. Melainkan Allah pasti bagi. Apa yang dia minta? Faltamisuha akhira sa'atin ba'dal asar. Carilah waktu itu pada akhir waktu selepas asar. Maknanya pada penghujung asar. Pada penghujung asar. Akhira sa'ah ba'dal asar. Penghujung waktu daripada asar. Dari sudut ketika hampir-hampir nak maghrib, ketika itu kita kena memperbanyak doa kepada Allah. Selepas asar menghampiri maghrib, banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita kalau boleh hari Jumaat ni, bagi yang bekerja apa semua, kalau dia settle kerja, balik rumah tersebut, hadirin dan hadirat,
dia terus sahaja buat persiapan, persediaan untuk berdoa kepada Allah sebelum maghrib tu. Kalau dia hadir ke masjid awal, katakan dia pukul 6.30 dia dah hadir ke masjid, kalau dia habis kerja awal apa semua, dia hadir untuk menghadiri salat maghrib contoh, pukul 6.30 lagi dia dah ada di masjid. Waktu itu, manfaatkan doa kepada Allah. Doa. Kita ni Jumaat dalam setahun kan begitu banyak. Kalaulah kita kata, sebulan ada 4 kali Jumaat, puratanya begitulah. 12 bulan kali 4 ada lebih kurang 48 kali Jumaat. Takkan daripada 48 Jumaat ni satu waktu, satu kali pun kita tak ada nak peruntukkan masa untuk berdoa selepas asar. Peruntukkan. Ada satu masa yang kita peruntukkan pada selepas asar hari Jumaat untuk kita berdoa. Baik. Kemudian hadirin dan hadirat, kita beralih pula kepada kelebihan yang berikutnya ataupun ciri keistimewaan yang berikutnya pada hari Jumaat ini. Kelebihan yang ke-18. Anna fihi salatal jumu'ati allati khussat min baini sairi salawatil mafrudat bi khasa'is la tujadu fi ghairiha. Sesungguhnya pada hari Jumaat ni terdapat di dalamnya salat Jumaat, yang mana salat Jumaat ni diberikan pengkhususan berbanding seluruh salat-salat fardu yang lain. Diberikan keistimewaan, kelebihan yang jauh berbanding seluruh salat-salat fardu yang lain. Dengan ciri-ciri keistimewaan yang tidak terdapat pada salat yang lain. Apa dia? Contoh, minal ijtima', daripada perkumpulan dan perhimpunan yang begitu besar. Wal adadil makhsus, bilangan yang tertentu dari sudut jumlahnya. Washtiratil iqamati wal istitan, dan pensyaratan iqamah, iaitu bermukim dan bermastautin untuk menghadiri salat Jumaat. Wal jahri bil qiraah, dan salat dibaca dengan bacaan yang jahar, dibaca dengan bacaan yang didengari. وَقَدْ جَاءَ مِنَ التَّشْدِيدِ فِيهَا مَا لَمْ يَأْتِ نَظِيرُهُ إِلَّا فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ. Telah datang riwayat yang tentang menunjukkan betapa bersangatan dianjurkannya pelaksanaan salat Jumaat ni, yang mana anjuran-anjuran yang menegaskan untuk kita hadir salat Jumaat ni tak ada pada salat-salat yang lain kecuali pada salat asar. Salat asar ni kan ada sebuah hadis yang mana mafhumnya, siapa yang meninggalkan salat asar maka terhapus amalan dia. Dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Al-Bukhari. Sesiapa yang meninggalkan salat asar maka telah terhapus amalan dia. Dan para ulama, ialah kita tahu bahawasanya khilaf tentang apakah syarahan dan tafsiran hadis tersebut. Ada yang berpendapat terhapus amalannya itu merujuk kepada terhapus amalannya pada hari itu. Dan ada yang kata zahirnya terhapus seluruh amalan dia, menunjukkan betapa beratnya pelaksanaan salat asar. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan solat-solat lain yang mempunyai situasi yang sama, anjuran dan penegasan yang sama kecuali solat Jumaat. Itu yang ke-18. Yang ke-19, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, anna fihi al-khutbah allati maqsuduha as-sana'u 'ala Allah wa tamjidih, ataupun maqsuduha as-sana'u 'ala Allah wa tamjiduhu, saya betulkan. Sesungguhnya pada hari Jumaat ni terdapatnya khutbah. Yang ini kita panggil sebagai khutbah Jumaat. Yang mana tujuan khutbah ini adalah tak lain tak bukan adalah untuk memuji dan mengagungkan Allah. Tamjidullah was-sana'u alaih. Ataupun disebutkan di sini as-sana'u 'ala Allah wa tamjiduhu. Kita nak memuji Allah dan mengagungkan Allah. Sebab itu kita diwajibkan sebenarnya bagi khatib untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Memuji Allah pada kedua-dua khutbah. Sebab itulah apa sahaja lafaz pujian ketika khutbah itu dituntut boleh diguna pakai. Alhamdulillah ke, innal hamdalillah ke, begitu.
Wa syahadatu lahu bil wahdaniyati wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam bir risalah. Demikian ketika khutbah kita menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala serta kita menyaksikan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tazkirul ibadi bi ayyamihi, dan kita pun di dalam khutbah ini terdapatnya peringatan kepada sekalian hamba, iaitu kepada para hamba Allah. Wa tahziruhum min ba'sihi wa niqamih, dan memberi ancaman kepada mereka akan hukuman yang Allah Ta'ala atau azab yang Allah Ta'ala akan berikan sekiranya mereka melakukan maksiat sebagai contoh atau meninggalkan taat dan ibadat. Ini semua ada dalam khutbah. Pesan takwa tu, ni dipanggil al-wasiyatu bit-taqwa. Al-wasiyatu bit-taqwa. Dalam mazhab Syafi'i ini, antara salah satu pandangannya, wasiat takwa ini tidak semestinya dengan lafaz takwa itu sendiri. Tapi boleh sahaja ia berpada atau memadai dan mencukupi dengan kita kata anjuran untuk intipati takwa. Contoh, walaupun khatib tidak sebut aku berpesan kepada kamu semua untuk bertakwa kepada Allah. Kalau dia tak sebut macam tu. Tapi dia kata saya berpesan atau aku berpesan kepada kita semua agar kita ini melakukan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan segala kejahatan dan kemungkaran dan kemaksiatan. Itulah dianya takwa. Maknanya walau dia tak sebut perkataan takwa secara spesifik, tapi dia sebut intipati takwa. Yang ni pun dah cukup. Yang ni pun dah cukup. Dan ini adalah salah satu pandangan dalam mazhab Syafi'i. Selain daripada itu, wa wasiyatuhum bima yuqarribuhum ilaihi wa ila jannatihi, dan antara isi kandungan dalam khutbah adalah khatib memberi wasiat kepada jemaah terhadap perkara yang mendekatkan mereka kepada Allah dan terhadap perkara yang mendekatkan mereka kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang mendekatkan kita kepada Allah dan tidak ada yang mendekatkan kita kepada syurga Allah melainkan perkara itu namanya ibadah. Melainkan perkara itu namanya ibadah. Sebab itu nama lain bagi ibadah adalah qurbah. Nama lain bagi ibadah adalah qurbah. Qurbah ni ada kaitan dengan qarib, hampir dekat. Macam kita kata saya ada kawan karib sebagai contoh. Kawan dekat, kawan hampir dengan kita. Jadi apa kaitan ibadah dengan qurbah? Ibadah ni mendekatkan kita kepada Allah. Sebab itu ada sebuah hadis kursi daripada Nabi SAW, baginda bersabda, Allah berkata, Man ada li waliyan faqad azantuhu bil harb. Siapa yang menyakiti, memusuhi wali aku mengisytiharkan perang kepada diri dia. Ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidaklah seorang hamba-Ku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku suka kecuali dengan cara dia melakukan perkara yang aku fardukan. Jadi ibadah ni mencakupi ibadah fardu. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan sentiasalah seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah sunat sehingga aku sayang kepada dia. Jadi ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah dan mendekatkan kita kepada syurga Allah adalah ibadah wajib, ibadah sunat. Ibadah wajib, ibadah sunat. Faiza ahbabtuhu, dan apabila aku dah sayang kepada dia, kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha fa iza sa'alani la'u'tiyannahu wa iza ista'adhani la'u'idhannahu. Terjemahan dia, dan apabila aku sayang kepada seorang hamba-Ku ini maka aku akan menjadi pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya. Bila dia minta kepada aku bagi. Bila dia mohon perlindungan kepada aku lindungi. Jadi maksud Allah menjadi mata, maksud Allah menjadi pendengaran, penglihatan, tangan, kaki ini adalah Allah akan membantu.
Ataupun saya betulkan ayat, Allah akan memandu. Allah akan menunjuk arah kepada pendengaran kita ini untuk sentiasa mendengar taat dan ibadat sahaja. Allah akan memandu penglihatan kita ini sentiasa melihat kepada taat dan ibadat sahaja. Tangan dan kaki kita sentiasa melakukan amal ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah qurbah. Jadi khatib ni antara peranan dia memberi wasiat pada hari Jumaat dalam khutbahnya kepada semua jemaah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri mereka kepada syurga Allah Jalla fi'ula. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita syurganya. Allahumma amin. Wa nahyuhum amma yuqarribuhum min sukhtihi wa nari. Dan di dalam khutbah, khatib melarang jemaah daripada perkara yang mendekatkan mereka kepada murka Allah dan neraka Allah. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Fahadha huwa maksudu hadhihi al-khutbah wal-ijtima'u laha. Dan inilah tujuan utama mengapakah disyariatkan khutbah dan mengapakah dikumpulkan sekalian manusia untuk mendengar khutbah. Sebab itu khatib ni dia kena ada skill, dia kena ada seni dalam menyampaikan khutbah dan dalam memilih tajuk-tajuk khutbah yang bersesuaian untuk didengari oleh para jemaah. Kerana yang hadir mendengar khutbah ini, dia bukan latar belakang yang sama, ia tidak. Ia latar belakang yang pelbagai. Semuanya lelaki betul yang wajib untuk hadir. Tapi kadang-kala kita ni nak membentuk pemikiran mereka ini menerusi khutbah yang kita sampaikan. Kena bagi mereka ini tajuk-tajuk yang mana intipati daripada khutbah itu mereka boleh sampai dan amalkan dan praktikkan dalam kehidupan mereka, sama ada kehidupan individu di rumah sebagai contoh, atau kehidupan berkeluarga, atau kehidupan berpejabat, kehidupan bermasyarakat, contoh begitu. Jadi ini sepatutnya. Biarlah kalau boleh tajuk tu tajuk yang benar-benar memberi manfaat kepada pendengarnya. Tidaklah semata-mata tajuknya faedah makan buah-buahan tempatan. Apa faedahnya tajuk macam ni? Kerana kalau setakat nak cerita tentang makan buah tempatan ni, tidak payah khutbah pun kita boleh tahu. Memang kita makan durian contoh. Memang kita makan pisang. Begitu. Itu yang ke-19 hadirin dah hadirat. Kemudian yang ke 20 Al-Ishrun. Annahu al-yawm alladhi yustahabbu an yutafarragha fihi lil ibadah. Hari Jumaat adalah hari yang digalakkan untuk seseorang itu mengosongkan atau melapangkan dirinya untuk beribadah. Yutafarragha fihi lil ibadah. Maknanya hari itu tumpuannya, fokusnya ibadat kepada Allah. Sebab itu kita tengok ada sebahagian negeri yang menekankan tentang pentingnya hal ini, maka ambil cuti pada hari Jumaat. Begitu. Supaya hari tersebut kita dapat fokus kepada apa? Kepada ibadat. Hadir awal ke masjid sebagai contoh. Petang Jumaat tu sebelum maghrib kita boleh berdoa kepada Allah sebanyak-banyaknya, begitu. Walahu ala sairil ayyami maziyatun bi anwa'in minal ibadati wajibah wa mustahabbah. Dan hari Jumaat ini mempunyai beberapa keistimewaan berbanding atau ke atas hari-hari yang lain dengan jenis-jenis ibadat yang wajib wa mustahabbah dan ibadat-ibadat yang mustahab. Dan saya selalu sebut bahawasanya mustahab ini adalah nama lain bagi sunat, Sebab kita kadang-kala apabila pembacaan kitab-kitab fiqh, kita akan mendengar perkataan mustahab ini selalu. Contohnya yustahabbu. Walaupun sebahagian kita ini menterjemah yustahabbu sebagai digalakkan ataupun disukai. Tetapi yustahabbu ini dari sudut hukum fiqahnya dia adalah mustahab dalam arti kata sunat. Sebab kita kena faham mana letak duduk mustahab dalam hukum fiqah yang 5. Dalam hukum fiqah yang 5. Yang dipanggil al-ahkamu at-taklifiyah, hukum hakam taklifi. Hukum hakam taklifi ini ada 5. Yang pertama wajib,
yang kedua sunat, yang ketiga harus, yang keempat makruh, yang kelima haram. Jadi harus adalah sebahagian daripada hukum taklifi yang 5. Saya ada dengar ada satu ceramah baru ni, hadirin dah hadirat, ada satu ustaz ni. Dia kata hukum fiqh ada 5. Yang pertama fardu, yang kedua wajib, dia kata. Yang ketiga sunat, yang keempat makruh, yang kelima haram. Kemudian dia kata harus. Harus bukan hukum, dia kata. Allah, saya tak pernah dengar pandangan macam ni. Dia kata harus ni bukan hukum. Dia kata harus ni nak buat boleh, tak buat pun tak apa. Kemudian tiba-tiba contoh dia kata, kalau orang tanya kita, apa hukum makan? Kemudian dia kata, hukum makan adalah harus. Pertama tadi dia kata harus bukan hukum. Untuk dia jawab hukum makan tu harus. Lawak punya ustaz. Jadi harus ni hukum ke bukan? Jawapannya harus tu hukum lah. Belajar usul fiqh. Tapi kadang-kadang saya kesian bila masjid-masjid surau-surau jemput penceramah macam ini. Keliru masyarakat nanti. Pening pula masyarakat. Sedangkan fardu dan wajib itu sebenarnya bukan dua perkara yang berbeza dalam mazhab Syafi'i. Bahkan dalam 3 mazhab selain pada mazhab Hanafi, fardu dan wajib adalah istilah yang sama. Jadi tak perlu dibezakan lah. Fardu dan wajib. Begitu. Tapi itulah kadang-kadang tu yang saya baru ni saya bagi nasihat kat Facebook saya tentang penceramah-penceramah yang lagi muda pada saya. Tapi ada dapat jemputan ke masjid, ke surau apa semua. Tapi kena orang kata buatlah preparation sikit. Banyakkan pembacaan, banyakkan penguasaan, hadirin dan hadirat. Sebab kadang masjid jemput kita ni, kita kena hargai jemputan itu dengan memberikan, menyampaikan yang terbaik. Fakta yang betul, fakta yang tepat. Bukan fakta yang dinama falatau, tuan-tuan. Kepala tahu pula contoh. Kesian kadang-kadang kepada jemaah. Baik. Jadi hadirin dan hadirat yang saya hormati, kita sambung sedikit. Maknanya jenis-jenis ibadat yang wajib dan sunat pada hari Jumaat. Fallahu subhanahu ja'ala li ahli kulli millatin yawman yatafarraghuna fihi li'ibadatihi wa yatakhallawna fihi an ashghalid dunya. Allah Maha Suci kepadanya telah menjadikan bagi setiap ahli-ahli agama itu satu hari untuk mereka menumpukan diri mereka beribadah padanya dan mereka menyendiri ataupun mereka bersendirian pada hari tersebut daripada segala kesibukan-kesibukan dunia. Fayaumul jumu'ati yaumu ibadah. Hari Jumaat ini adalah hari beribadat. Wa huwa fil ayyam, dan hari Jumaat ni dalam bilangan-bilangan hari yang seminggu. Ka syahri Ramadan fi syuhur. Sama seperti bulan Ramadan dalam bulan-bulan yang lain. Maknanya istimewanya hari Jumaat berbanding hari-hari lain dalam seminggu adalah sama seperti istimewanya Ramadan berbanding bulan-bulan lain dalam setahun. Begitu. Wasa'atul ijabati fih, dan waktu mustajab doa pada hari Jumaat kalailatil qadari fi Ramadan. Sama seperti malam Al-Qadar pada bulan Ramadan. Jadi kalaulah bulan Ramadan 30 hari maksimum itu ada satu malam yang disifatkan sebagai lebih baik daripada 1000 bulan kalau kita beribadah di dalamnya. Itu Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Maka dalam hari Jumaat adanya satu waktu yang mana lebih baik daripada waktu-waktu yang lain, iaitu sa'ah al-ijabah, waktu mustajab doa. Walihada man sahha lahu yaumu jumu'atihi wa salimat lahu sa'iru jum'atih. Siapa yang orang kata sahih hari Jumaat dia, maknanya hari Jumaatnya baik dan selamat, maka selamatlah bagi dia sepanjang Jumaat dia. Dalam erti kata, siapa yang hari Jumaatnya baik, maka baiklah hari dalam seminggunya. Dan sesiapa yang Ramadannya baik, maka baiklah juga sepanjang tahunnya. Maka dikata di sini, fayaumul jumu'ati mizanul usbu'.
Wa Ramadanu, ataupun di sini disebut wa man sahhat lahu hajjatuhu wa salimat lahu sahhat lahu sairu umarihi. Dia kata begitu. Siapa yang sah ataupun sejahtera ibadat hajinya, maka sejahtera jugalah keseluruhan umrahnya. Dan dikatakan di sini, maka hari Jumaat adalah neraca bagi seluruh hari dalam seminggu. Maknanya neraca timbangan. Kalau baik Jumaat dia, baiklah seluruh minggu, keseluruhan hari dalam seminggu dia. Wa Ramadan mizanul am. Bulan Ramadan adalah neraca atau kayu ukur bagi keseluruhan tahun. Baik Ramadan, baiklah keseluruhan tahun dia. Kalau dalam bulan Ramadan pun dia rosak, apa yang kita boleh harap daripada 11 bulan yang berbaki. Jadi kalau dia baik sepanjang bulan Ramadan tersebut, insya-Allah selepas daripada itu pun dia baik. Wal hajju mizanul umar. Dan ibadah haji adalah kayu ukur ataupun neraca timbangan bagi zahir di sini adalah umrah. Umrah. Gitu. Wabillahi taufiq, kata penulis kitab. Itu kelebihan yang ke-20. Kelebihan yang ke-20. Kemudian kita nak sambung lagi berdasar beberapa masa yang masih berbaki ini, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Dan kemungkinan ia adalah yang terakhir, iaitu kelebihan yang ke-21. Kelebihan yang ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Annahu lamma kana fil usbu'i kal 'aidi fil 'am, bahawasanya hari Jumaat ini dalam seminggu ia ibarat hari raya dalam setahun. Wa kana al-'aidu mushtamilan 'ala salatin wa qurban, dan hari raya itu mencakupi salat dan juga pengorbanan. Wa kana yaumul jumu'ah yauma salah. Hari Jumaat adalah hari kita mendiri salat. Lalu di mana korbannya? Ja'alallahu subhanahu at-ta'jila fihi ila al-masjid badalan minal qurban wa qa'iman maqamah. Maka Allah menjadikan perbuatan kita atau perbuatan seseorang itu bersegera menuju ke masjid sebagai ganti daripada ibadah korban, dan mendirikan ataupun dan menggantikan kedudukan korban. Fayajtami'u lirra'ih fihi ila al-masjid. Orang yang hadir pergi menuju ke masjid, terkumpul pada dirinya itu as-salatu wal qurban. Pahala salat, pahala korban. Terhimpun padanya pahala salat, pahala korban. Kama fi sahihain, sebagaimana yang terdapat di dalam as-sahihain, iaitu Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda. Saya minta maaf. Terjemahan dia. Man raha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badana. Sesiapa yang hadir ke masjid pada hari Jumaat pada waktu yang awal, maka seumpama dia mengorbankan seekor lembu. Saya minta maaf, seekor unta. Faka'annama qarraba badanah. Badanah ni unta. Wa man raha fi sa'ati saniyah, siapa yang hadir ke masjid pada waktu yang kedua, dia lewat sedikitlah daripada waktu yang pertama itu. Faka'annama, maka fadilatnya faka'annama qarraba baqarah. Fadilatnya seolah-olah dia korban seekor lembu. Qarraba ni dia menyembelih korban seekor lembu. Wa man raha fi sa'ati salisah, siapa yang hadir ke masjid pada waktu yang ketiga, faka'annama qarraba kabshan aqran. Seakan-akan dia ini menyembelih korban seekor kibas. Seekor kibas. Jadi
dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut berkenaan dengan 3 waktu, iaitu as-sa'atul ula, waktu yang pertama, as-sa'atus saniyah, waktu yang kedua, as-sa'atus salisah, waktu yang ketiga. Jadi kata al-Imam Ibn al-Qayyim rahmatullah alaih, وقد اختلف الفقهاء في هذه الساعات على قولين. Para fuqaha berbeza pendapat tentang waktu-waktu yang 3 ini kepada 2 pendapat. Waktu pertama tu bila? Waktu kedua tu bila? Waktu ketiga tu bila? Ada 2 pandangan. Ahaduhuma, salah satu daripada 2 pendapat ini, annaha min awwalin nahar. Ia adalah bahagian siang hari yang awal, iaitu bahagian awal daripada siang hari. Dan kata penulis kitab, wa hadha huwal ma'rufu fi madhhab Syafi'i wa Ahmad wa ghairihima. Dan ini adalah pandangan yang ma'ruf dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali dan juga mazhab selain keduanya. Bahawasanya yang dimaksudkan dengan waktu ini adalah awal nahar, awal siang. Boleh jadi sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih, bahawasanya ulama-ulama yang dahulu apabila mereka hadir ke masjid, di tangan mereka ada pelita-pelita, menunjukkan mereka hadir ke masjid itu masih pada kegelapan subuh lagi untuk mendirikan solat Jumaat. Dan solat macam kita tahulah, bila sudah subuh sudah bermula siang. Apabila masuk, kita kata berulang kali bahawasanya dalam sehari ini ada siang ada malam. Jadi malam tu adalah maghrib ke subuh, siang adalah subuh ke maghrib. Jadi mungkin dalam kegelapan lagi mereka sudah bersiap siaga, bersiap sedia menghadirkan diri mereka ke masjid. Dan pendapat yang kedua adalah annaha ajza'un minas sa'ati sadisah ba'da zawal. Ia adalah juzuk daripada waktu yang ke-6 selepas gelincirnya matahari. Wa hadha huwa al-ma'ruf fi mazhabi Malik wa ikhtarahu ba'du Syafi'iyah. Tapi saya secara peribadi saya tak berapa jelas tentang apa yang dimaksudkan di sini. Tapi maksudnya di sini seolah isyarat hadir tu masih sebelum orang kata apa? Azan berkumandang, sebelum azan berkumandang pada hari Jumaat atau sebelum khutbah didirikan. Dan dikatakan di sini, qultu, aku berkata, iaitu Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Ibn Al-Qayyim berkata, wa madaru inkari tabkir awalan nahar ala salasati umur. Baik. Ada sebahagian ulama yang menyelisihi, yang mengingkari. Dia kata bersegera hadir ke masjid pada hari Jumaat tu bukan makna dia pada awal siang. Tak. Kenapa dia kata? Ada 3 sebab. Dia kata yang pertama, dalam hadis ada sebut perkataan rawah. Dan rawah ni la takun illa ba'da zawal, kata penulis kitab. Perkataan rawah ni ia tidak berlaku kecuali setelah gelincir matahari. Jadi maknanya setelah gelincir. Kalau awal siang belum gelincir matahari lagi. Wasani, pandangan yang kedua, ada lafaz tahjir dalam sebahagian hadis. Lafaz tahjir, wahia innama takunu bil hajirah waqta syiddatil har. At-tahjir ni hanya berlaku kepada orang yang keluar atau pergi keluar pada waktu matahari sedang panas. Jadi kalau awal siang belum panas lagi. Dia kata begitu. Wassalis, dan pandangan yang ketiga, amalu ahlil Madinah, merujuk kepada amal penduduk Madinah. Fa innahum lam yakunu ya'tuna min awalin nahar. Mereka ini bukan sifat mereka hadir ke masjid pada hari Jumaat pada awal-awal siang, tak. Jadi seolah isyaratnya di sini, penulis kitab ni dia berbeza sedikit dengan pandangan yang pertama tu. Pandangan yang pertama tadi adalah seolah-olah
waktu awal kita hadir ke masjid ni adalah awal-awal siang lagi. Awal-awal siang tu. Boleh jadi awal-awal pagi dah pergi ke masjid. Fa amma lafzatur rawah fala raiba annaha tutlaqu 'ala al-mudhi ba'da az-zawal. Perkataan rawah, maka tidak ada keraguan lagi bahawasanya ia diletakkan kepada waktu yang berlalu, tempoh masa yang berlalu selepas gelincir matahari, Wa hadza innama yakunu fil aksar idza qurinat bil ghudu. Ini adalah secara majoritinya apabila ia disertakan dengan ghudu. Maknanya contohnya ar-rawah wal ghudu. Jadi kalau ar-rawah dan ghudu ni disertakan bersama, bersekali, maka di situ maknanya ar-rawah di sini adalah pergerakan setelah gelincir matahari. Cuma kata penulis kitab, wa qad yutlaqu ar-rawahu bima'na az-ziha wal mudhi. Tetapi rawah juga boleh jadi makna dia pergi dan berlalu pergi. Wa hadza innama yaji'u idza kanat mujarrada 'anil iqtiran bil ghudu. Dan ini berlaku sekiranya perkataan rawah ni datang secara tunggal, tidak disertakan bersamanya perkataan al-ghudu. Kalau perkataan al-rawah disertakan bersamanya perkataan al-ghudu, maknanya al-rawah di situ baru betul. Maksudnya adalah selepas gelincir matahari. Tapi kalau al-rawah di situ dia datang secara tunggal, maka di situ merujuk kepada pergi saja. Tidak ada masa disebutkan di situ. Dia tidak ada masa diikat di situ. Dan kalau kita tengok dalam hadis ni, wa man raha ni tidak ada perkataan ghudu. Jadi maknanya boleh sahaja dipahami bahawasanya hadis ini siapa yang pergi awal. Maknanya walaupun belum gelincir matahari. Maknanya Ibnul Qayyim dia sertakan pandangan golongan yang mengkritik. Pandangan yang pertama itu. Tapi dia nyatakan balik ada beberapa pandangan untuk dia counter balik. Contoh dia kata di sini, wa amma lafzut tahjir wal hajir wal muhajjir. Adapun lafaz tahjir itu wal hajir, fa minal hajar wal hajirah, daripada al hajar wal hajirah. Maka qala al-Jauhari, berkata al-Jauhari, ulama lughah, ulama bahasa, hiya nisfun nahar 'inda ishtidadil hur. Ia adalah separuh siang hari ketika matahari sedang panas. Taqul minhu, dikatakan hajarun nahar. Ini adalah matahari sedang dalam keadaan sangat panas. Qala al-akharun, berkata para ulama selain daripada beliau, al-kalamu fi lafzi tahjir, kita nak mengulas berkenaan dengan lafaz tahjir ni adalah sama seperti ulasan kita kepada lafaz rawah tadi. Fa innahu yutlaq, maknanya kalau rawah tadi bila disertakan perkataan ghudu maksud dia lain, bila tidak disertakan perkataan ghudu maksud dia lain, maka perkataan tahjir pun sama. Yang dimaksudkan dengan tahjir adalah tabkir, iaitu bersegera. Bukannya pada pertengahan panas matahari. Tapi yang dimaksudkannya adalah secara itlak. Maknanya perkataan tahjir itu tidak ada kaitan dengan masa matahari panas tu. Tapi tahjir di sini secara mutlak, secara itlaknya, iaitu dimaksudkan dengannya adalah bersegera. Dan yang terakhir, wa amma kaunu ahli al-Madinah lam yakunu yaruhuna ila al-jum'ah awalan nahar, fahadha ghayatuhu annahu amaluhum fi zamani Malik rahimahullah. Adapun keadaan ahli Madinah yang mana mereka tidak pergi ke masjid pada hari Jumaat pada awal siang, ini adalah penghujungnya adalah kerana ini amalan mereka pada zaman Imam Malik. Wa hadza laisa bihujjah. Ini bukannya hujjah, ini bukan dalil. Wala 'indama yakul ijma' ahli Madinah hujjah. Dan perbuatan ahli Madinah pada zaman Imam Malik tidak dianggap sebagai hujjah di sisi mereka, di sisi ulama yang berpendapat ijma' ahli Madinah itu hujjah. Ini kerana fa inna hadza laisa fihi illa tarkur rawa ila jum'ah min awalin nahar. Wa hadza jaiz bid darurah wa qad yakunu ishtighalur rajul bi masalihihi wa masalih ahlihi wa ma'ashihi wa ghairi dhalik min umuri dinihi wa dunyah afdal min rawahihi ila al-jum'ah min awalin nahar. Dia kata di sini, kalau seseorang itu tidak hadir ke solat Jumaat awal-awal pagi lagi, ini adalah perkara yang harus, dia bukan haram. Maknanya kalau dia tidak hadir ke masjid pada hari Jumaat pada awal-awal siang, awal-awal pagi, ini tidak haram. Ini jaiz. Bahkan boleh jadi, kata penulis kitab, sibuknya seorang lelaki itu dengan maslahah dirinya, maslahah ahli keluarganya,
kehidupannya dan selainnya daripada perkara-perkara dunia dan agama dia, ini adalah lebih baik daripada dia hadir ke masjid pada hari Jumaat pada awal siang. Maknanya kalau dia menyelesaikan masalah dia, sebahagian ulama kata ini lebih baik, boleh jadi lebih baik daripada dia hadir ke masjid pada awal siang. Jadi selesai perbahasan kita hadirin dan hadirat berkenaan dengan kelebihan yang ke-21, kelebihan yang ke-21. Jadi memadai sekali itu perbahasan kita pada malam ni. Saya minta maaf jika ada salah dan silap terkasar bahasa sepanjang penyampaian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.